Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Fatwa Iman dalam bab beriman kepada malaikat, beriman kepada malaikat. Jadi kita sambunglah, itu beriman pada Allah lah. Ni bab yang kedua lah. Bab besar kedua iaitu beriman pada malaikat. Soalan yang ke-15 lah, pertanyaan ke-15. Huraian tentang malaikat. Soalannya ada orang tanya lah. Bolehkah Tuhan jelaskan pada saya mengenai malaikat secara terperinci? Ada orang tanya, suruh terang lah pasal malaikat tu secara lebih detail, lebih jelas. Jawapannya, Allah menjadikan para malaikat daripada cahaya. Itu poin pertama. Manusia daripada tanah, malaikat daripada cahaya. Nabi tu, Nur Muhammad agak apa karut lah kalau kata Nabi daripada cahaya, Nabi cahaya dah. Nabi ni cahaya maknawi, bukan cahaya sebenar lah. Cahaya zat dia bukan cahaya dah. Sabda Rasulullah SAW, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marjim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Maksudnya malaikat diciptakan daripada cahaya, jin pula diciptakan daripada lidah api. Jin ni lidah api dah. Yang menjulang-julang. Lidah api yang menjulang-julang tu jin. Adam pula dicipta seperti mana yang telah disifatkan kepada kamu. Yang dalam Quran sebut daripada tanah ni. Riwayat Muslim nombor 2996. Dalam Quran sendiri sebut manusia daripada tanah ni. Yang kedua dah, kita kena tahu bahawa malaikat daripada cahaya dah. Yang kedua, kita kena tahu malaikat ni sentiasa mentaati Allah. Dia tidak bangkang, tidak buat maksiat. Firman Allah SWT, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat ni tidak menderhaki Allah dalam setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah. Dan mereka yakni malaikat tetap melakukan segala-gala yang telah diperintahkan padanya. Surah At-Tahrim ayat ke-6. Yang ketiga, sifat malaikat ni tidak makan dan tidak minum. Ini berdasar kisah Nabi Ibrahim AS yang ditatangi dua orang tetamu di kalangan malaikat. Jadi dua tetamu ni malaikat berupa macam jantan tapi bukan laki puas dan bukan, dia tidak ada jantina lah. Dan dia tidak makan dan tidak minum. Mereka tidak menjamuh makanan yang dihidangkan dan malaikat tak makan lah. Firman Allah SWT, faragha ila ahlihi فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Maksudnya kemudian dia masuk mendapatkan ahli rumahnya serta jadi ahli rumahnya keluarga Nabi Ibrahim lah. Ibrahim dia tu Nabi Ibrahim masuk mendapatkan ahli rumahnya, isteri dia lah maksudnya dah. Serta dibawa keluar seekor anak lembu gemuk. Seekor anak lembu gemuk yang dipanggang lah. Sebenarnya panggil lah. Lalu dihidangkanlah kepada malaikat lah sambil berkata, silalah makan. Setelah dilihatnya mereka tidak menjawab makanan itu. Malaikat tak jawab makanan. Maka dia, Nabi Ibrahim berasa takut dengan keadaan mereka dah. Takut khianat lah, penjahat. Melihat kecemasannya, malaikat tengok cemas Nabi Ibrahim ni. Malaikat kata, janganlah engkau takut wahai Ibrahim. Lalu mereka memberi berita gembira kepadanya bahawa dia akan beroleh seorang anak yang berpengetahuan. Surah Az-Zariyat ayat 28 lah. Ni Ishaq anak. Wa basyaruhu bi ghulamin alim ni. Anak lah ghulam ni. Yang seterusnya sifat malaikat yang keempat dah. Malaikat mengakui keesaan Allah. Firman Allah SWT, syahadallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al-azizul hakim. Maksudnya Allah menerangkan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan, dan para malaikat serta orang yang berilmu mengakui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Imran ayat 18. Tu sifat malaikat, itu mengakui keesaan Allah. Sifat malaikat seterusnya, sebahagian malaikat dipilih menjadi rasul dah. Jadi pengutus, utusan lah dah. Firman Allah SWT, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat lah, Jibril contohnya, dan juga di kalangan manusia, nabi-nabi rasul lah. Surah Al-Hajj ayat 75.
Yang seterusnya, Allah memerintahkan sifat malaikat lagi, Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam. Firman Allah SWT, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam, lalu mereka sujud, malaikat iblis yang enggan dan takbur. Jadilah ia dari golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Sifat yang seterusnya, malaikat diberikan pelbagai tugas. Malaikat ni berkuasa tugas. Banyak tugas, banyaklah pembahagian tugas yang banyak. Pertama, ada malaikat yang memikul arsh ni. Firman Allah SWT, Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Maksudnya, malaikat yang memikul arsh dan malaikat yang berada di sekeliling arasnya, bertasbih memuji Tuhannya dan beriman pada Allah serta memohon keampunan bagi orang-orang yang beriman. Surah Ghafir ayat 7. Yang ketiga dah sifat tugas malaikat ni menurunkan wahyu kepada rasul-rasul, iaitu malaikat Jibril. Ni tugas malaikat Jibril. Firman Allah SWT, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Maksudnya, yakni Al-Quran dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu agar engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang pemberi amaran. Surah Asy-Syu'ara ayat 193 hingga 194. Yang yang ketiga lah. Tugas malaikat yang jenis ketiga ni. Malaikat Mikail bertugas mentadbir hujan dan tumbuhan. Tugas dia dah, tadbir hujan dan tumbuhan. Manakala Israfil tugaskan meniup sangkakala pada hari kiamat. Israfil sangkakala, Mikail rezekilah hujan ke tumbuhan. Tapi minta dengan Tuhan, jangan minta dengan Mikail. Tak boleh jadi Tuhan kecil lah tak. Tuhan tak dengar, kena minta dengan Tuhan Allah yang maha mendengar, maha mengabulkan doa. Malaikat ni dia tugas membuat tugas dah. Programming buat tugas dah. Yang keempatnya, tugas malaikat ialah menjaga manusia dan segala amalan mereka. Firman Allah SWT, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Maksudnya, sungguhnya ada di kalangan para malaikat yang menjaga dan mengawal segala perbuatan kamu. Mereka adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Malaikat tu mulia dah. Lagi ditugaskan menulis amalan-amalan kamu. Malaikat juga tulis dah. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Surah Al-Infitar ayat 10 hingga 12. Kita belakang, ikut kita belakang dah. Yang kelima dah. Tugas malaikat juga mencatat seluruh amal perbuatan sama ada jahat maupun baik. Firman Allah SWT, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Maksudnya, semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya dah. Yatalaqqal mutalaqqiyan. Dua malaikat yang mengawal dan menjaganya, menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya, satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Itu timbul kata Raqib Atik ni. Anil yamin wa anil shimali qa'id. Raqib ni nak. Lepas tu, min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itulah. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan dilakukannya, ada malaikat yang sentiasa mengawal raqibun atid. Ni lah tulis amal dah. Surah Qaf ayat 17 hingga 18. Yang ke-F-nya ataupun yang ke-6 dah. Yang ke-6. Tugas malaikat juga mencabut nyawa orang-orang mukmin. Orang kafir, orang mukmin semua cabutlah tugas malaikat. Firman Allah SWT, Alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna assalamun alaikum wa dukhulul jannata bima kuntum ta'malun. Maksudnya, itu mereka, yang malaikat lah. Itu mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat. Bukan mereka tu makhluk lain lah. Yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan suci dari kufur, syirik dan maksiat. Sambil malaikat itu berkata kepada mereka, salam sejahtera kepada kamu, masuklah ke dalam syurga disebabkan amalan baik yang telah kamu kerjakan. Surah An-Nahl ayat 32. Yang keberapa dah? Itu tugas malaikat, ambil nyawa dah. Ambil nyawa, ambil ruh lah. Mati lepas tu dah. Tugas malaikat seterusnya yang keji. Berapa dah J ni? Ketujuh dah.
Mencabut nyawa orang-orang kafir. Ya suku dia. Tak ada orang beriman, orang kafir. Maksudnya cabut lakulah nyawa dia. Firman Allah SWT, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku azabal hariq. Maksudnya, dan amatlah ngerinya kalau engkau melihat, wahai orang bermandang. Maksudnya kau melihat, kalau ngeri, kalau tengok, kalau nampak dia. Ketika malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir, dengan memukul muka dan belakang mereka, napuk kena pukul tu ruh ni. Muka dan belakang mereka sambil berkata, rasakanlah oleh kamu azab siksa neraka yang membakar. Surah Al-Anfal ayat 60. Malaikat cabut nyawa pun buat gitu dia. Yang ke-hash, apa dah? Lapar dah. Menjaga dan melayan penghuni syurga. Firman Allah SWT, wal malaikat, ni tugas malaikat dah. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Maksudnya, sedangkan para malaikat pula akan masuk pada mereka dari tiap-tiap pintu. Mereka berkata, salam sejahteralah untuk kamu sepanjang masa disebabkan kesabaran kamu. Maka amatlah baik tempat kesudahan itu. Surah ayat 3 hingga 4 nah. Jadi ni jaga layan penghuni syurga ni tugas malaikat suku pula. Orang Islam, orang beriman ni nak masuk syurga, itu sambutnya malaikat juga dah. Dia layan, jaga dan layan penghuni syurga. Yang ke-9, menjaga neraka jahanam. Firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad. Maksudnya, wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh para malaikat yang keras kasar layanannya. Surah Tahrim ayat ke-6. Tugas malaikat kerja ke-10 apa dah? Berjuang bersama orang beriman. Malaikat ada tugas dia bersama, berjuang bersama. Pergi bersama orang beriman. Apa dah? إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان. Maksudnya, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan pada malaikat, sungguhnya aku menyertai kamu yang memberikan pertolongan. Maka tetapkanlah hati orang yang beriman. Aku akan mengisi hati orang kafir dengan perasaan gerun. Oleh itu, pancunglah leher mereka musuh dan potonglah tiap-tiap anggota tubuh mereka. Surah An-Anfal ayat 16. Yang ke-11. Tugas malaikat seterusnya. Ketika Lailatul Qadar, para malaikat turun untuk menyaksikannya dan mengerjakan amal ibadah bersama kaum muslimin. Malaikat turun buat amal ibadah bersama kaum muslimin ketika Lailatul Qadar. Firman Allah SWT, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha min rabbihim min kulli amr. Maksudnya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat dan Jibril turun dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun berikutnya. Jadi takdir turun pada Lailatul Qadar lah. Bukan ketika nisfu Sya'ban ada hadis-hadis. Gapo tu tak boleh pakai lah. Karut lah. Rasa macam mana boleh bertentangan dengan Quran. Quran tak sebut malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar. Nisfu Sya'ban tu kelahiran Imam Mahdi. Syiah lah. Jadi unsur Syiah masuk dalam Ahlussunnah. Jadi kita tak boleh pakai tu dah. Pakai betul ni Lailatul Qadar lah. Masa tu adanya takdir berlaku tu, takdir lah. Surah Al-Qadar ayat 3 hingga 4. Okey, sifat malaikat juga tidak akan masuk rumah yang ada patung, gambar atau anjing. Sabda Rasulullah SAW, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Maksudnya, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat anjing atau patung. Riwayat Muslim nombor 2106. Jadi ada patung, ada gambar, malaikat jin tak masuk lah. Perbahasan hari satu kargo tak memang jin tak apa. Malaikat tak masuk lah. Beriman pada malaikat merupakan salah satu rukun iman. Dan siapa yang mengingkari malaikat, tak percaya kepada malaikat, berarti dia telah kafir dia. Firman Allah SWT, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, siapa yang ingkar kepada Allah
para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan juga hari kiamat, maka sesungguhnya dia telah tersesat jauh. Surah An-Nisa ayat ke-136. Rujuk Usuluddin Al-Islami Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. Habislah tentang ciri-ciri malaikat atau pengenalan asas pada malaikat lah. Yang seterusnya, cara beriman pada malaikat. Nak percaya, nak beriman, macam mana cara dia lah. Soalan yang orang tanya, bagaimanakah cara beriman pada tugas, rupa, bentuk dan kekuatan malaikat ni? Macam mana cara dia dah? Jawapannya, beriman pada malaikat adalah salah satu rukun iman. Iman seorang itu tidak akan sempurna selagi mana dia tidak beriman pada malaikat. Malaikat merupakan perkara yang gaib yang tidak dapat diketahui melainkan melalui Al-Quran dan hadis saja. Nak dengar, nak rasa, nak tak nampak, tak boleh nampak dah. Jadi percaya tu percaya gitulah, kata percaya bodoh, percaya betul-betul percaya pada Al-Quran dan hadis saja dah. Tak tahu, tak nampak pun percaya. Dalam jawapan ini akan dijelaskan beberapa perkara tentang malaikat. Pertama, waktu mula tercipta malaikat. Kalau kita tidak mengetahui waktu sebenar penciptaan malaikat ni, kerana tiada nas yang jelas yang menerangkan perkara tersebut. Yang pasti mereka diciptakan sebelum manusia wujud lagi dah. Firman Allah SWT, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya, ada ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi Allah kata nak cipta manusia ni, malaikat aja ada dah. Manusia tak ada. Allah memberitahu malaikat bahawa dia ingin menciptakan manusia. Ini menunjukkan malaikat telah wujud sebelum manusia lagi wujud dah. Dia kedua, bentuk malaikat dah. Bentuk malaikat. Allah menjelaskan rupa malaikat yang menjaga neraka iaitu keras dan kasar. Jibril adalah malaikat yang paling besar. Dah. Malaikat jaga neraka, keras, kasar, wuduh kapalah Jibril. Malaikat paling besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janahin. Kullu janahin minha qad sadda al-ufuq yasqutu min janahihi min at-tahawili wad-durri wal yaquti mallahu bihi alimun. Maksudnya Rasulullah SAW pernah melihat bentuk sebenar Jibril. Ia memiliki 900 sajak, Jibril ni. Setiap sajaknya boleh menutupi ufuk, yang ni kaki langit. Melalui sajaknya jatuhnya permata, mutiara dan batu delima. Hanya Allah lah yang mengetahui tentangnya. Riwayat Ahmad nombor 3561, Ibn Katsir berkata bahawa sanadnya jayyid baik dalam Bidayah wa Nihayah jilid 1 mushaf bab 7. Jadi Jibril 900 sajak. Tutup langit lah, kaki langitnya. Sajaknya jatuh permata, mutiara dan batu telinga, kata. Tak tahulah gana dah. Okay, sabda Rasulullah SAW, Ra'aituhu munhabitan minas sama'i sadan azima khalqihi ma bainas sama'i ilal ardi. Maksudnya aku melihatnya Jibril turun dari langit dan besarnya telah menutupi antara langit dan bumi. Tutup langit bumi dah. Riwayat Muslim nombor 177. Malaikat yang mengikut Arash adalah antara yang terbesar. Jabir bin Abdullah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Uzina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsi inna ma baina syahmati uznihi ila atiqihi masiratu 700 amin. Maksudnya aku diberi kebenaran untuk menceritakan tentang rupa salah satu daripada pelbagai malaikat pemikul Arash. Nabi ayat gitulah. Sesungguhnya jarak antara cuping telinga dengan bahunya. Kalau rupa manusia, cuping telinga dia dengan bahunya saja adalah sejauh perjalanan 700 tahun. 300 tahun ke apa, tahu tak? Riwayat Abu Daud nombor 4102. Okay, memiliki sayap. Malaikat juga memiliki sayap. Sifat dia lah. Firman Allah SWT, Alhamdulillah faturis samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang bersayap, sama ada 2, 3 atau 4. Dan dia menambahkan pada bentuk kejadian makhluknya, malaikatnya, mengikut kehendaknya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap satu. Surah Fatir ayat 1. Itu tentang malaikat lah.
Okay, keistimewaan malaikat. Firman Allah SWT, "Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa." Maksudnya wahyu itu disampaikan kepadanya oleh malaikat Jibril lah. Yang gagah perkasa al-quwa dah, syadidul quwa, sangat gagah lah. Kemudian dia ni malaikat ni, kemudian dia memperlihatkan rupa asalnya kepada Nabi Muhammad, dzu mirratin fastawa dah. Itu tunjuk muka dia pada Nabi Muhammad. Surah Al-Najm ayat 5 hingga 6. Ibn Abbas berkata bahawa perkataan zu marrah dalam ayat di atas bermaksud memiliki rupa yang cantik. Zu marrah tu rupa yang cantik. Qatadah berkata ia bermaksud memiliki bentuk yang panjang lagi cantik malaikat ni. Secara umumnya manusia percaya bahawa malaikat memiliki rupa yang cantik. Mereka sering menyamakan seseorang yang kacak dengan malaikat. Perumpamaan ini juga pernah dinyatakan dalam Al-Quran mengenai kisah Nabi Yusuf AS. Firman Allah Ta'ala, "Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharun in hadza illa malakun karim." Maksudnya, ketika mereka melihatnya, mereka tercengang dengan kekacakannya. Dan tanpa disedari, mereka telah terpotong tangan sendiri. Mereka tengok Nabi Yusuf ni. Ketika mereka melihatnya Nabi Yusuf, mereka tercengang dengan kekacakannya itu Nabi Yusuf. Dan tanpa disedari, mereka telah terpotong tangan sendiri sambil berkata, "Maha sempurna Allah." Maha suci Allah, maha sempurna Allah. Hasya lillah. Ini bukanlah seorang manusia, ia adalah malaikat yang mulia. Surah Yusuf ayat 31 dalam Quran apa sebut. Tidak mengingkari lah, seolah-olah benda tu berlaku sungguh lah. Malaikat tu sangat somel sungguh dah. Cantik sungguh. Kedudukan sesama malaikat. Kedudukan malaikat antara satu sama lain tidak sama. Ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Malaikat yang paling utama ialah yang pernah menyaksikan perang Badar. Perkara ini telah dijelaskan oleh hadis Muaz bin Rifa'ah daripada bapaknya. Rifa'ah bin Rafi' al-Zuraqi, salah seorang yang menyertai perang Badar. Rujuk Al-Bukhari nombor 3992. Jadi kedudukan tinggi dia. Perang Badar ni nak. Yang seterusnya tidak pernah penat dan jemu beribadah. Malaikat ni tak pernah penat jemu beribadah. Firman Allah SWT, "Wallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun." Maksudnya malaikat-malaikat yang berada di sisi Tuhanmu tetap bertasbih kepadanya. Pada waktu malam dan siang mereka tidak rasa jemu. Surah Fussilat ayat 38. Bilangan malaikat. Jumlah malaikat amatlah ramai. Hanya Allah sahajalah yang mengetahui bilangan mereka secara tepat. Terdapat hadis sahih yang menceritakan jumlah malaikat. Tetapi jumlah itu hanyalah melibatkan malaikat yang boleh dilihat oleh baginda sahaja. Sebut-sebut tu Nabi nampak lah, tahu je. Sebenarnya tak tahu je. Sabda Rasulullah SAW, "Farufi'a liyal baitul ma'muru fasa'altu Jibril faqala hadzal baitu al-ma'muru yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin idza kharaju lam yu'udu ilaihi akhir ma 'alaihim." Maksudnya, kemudian aku dinaikkan ke Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril tentang jawabnya. Ia adalah Baitul Ma'mur. Pada setiap hari terdapat 70,000 malaikat mengerjakan salat di dalamnya Baitul Ma'mur lah. Apabila mereka keluar daripadanya, mereka tidak akan kembali lagi lalu datang ke kumpulan lain selepas mereka ganti seumur. Bukhari nombor 3207. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yahurunaha." Maksudnya pada ketika itu neraka Jahannam akan dibentangkan. Ia mengandungi 70,000 pimpinan. Setiap penyimpi terdapat 70,000 malaikat yang menariknya. Neraka Jahannam pun ada malaikat dah. Ada 70,000 pimpinan, darat dengan 70,000 malaikat setiap satu dah. Muslim nombor 2842. Nama para malaikat. Ada malaikat diberikan nama-nama tertentu dan ada juga yang tidak diberikan nama. Tetapi kebanyakannya tidak mempunyai nama. Jika diberikan nama tertentu, wajiblah beriman dengan nama tersebut. Jika tidak disebutkan dengan nama-nama tertentu, cukuplah beriman dengan kewujudan malaikat saja secara umum saja. Antara nama-nama yang disebutkan melalui nas Al-Quran dan Sunnah ialah pertama Jibril dan Mikail. Firman Allah SWT, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah."
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, siapa musuh Jibril, maka sepatutnya tahu bahawa Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk serta pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sesiapa yang memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintah Allah dan mengingkari malaikat-malaikatnya seterus-terusnya, antaranya Jibril dan Mikail, dia akan disiksa oleh Allah. Kerana Allah adalah musuh bagi orang kafir. Soal Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Siapa yang lawan mereka Jibril dan Mikail, jadi kafir lah. Israfil yang kedua, Israfil. Abu Salamah ada nama ni. Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf berkata bahawa beliau pernah bertanya Aisyah radhiyallahu tentang bacaan Rasulullah SAW sewaktu memulakan salat malam. Aisyah radhiyallahu menyebutkan bacaan berikut. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq bi'idhnika innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Maksudnya, ya Allah Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi lah. Yang maha mengetahui perkara gaib dan nyata, engkau menghukum di kalangan hamba-hambamu mengenai perkara yang dipersisihkan antara mereka. Berilah aku petunjuk kepada kebenaranmu. Kebenaran dalam perkara yang dipersisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapa saja engkau kendaki menuju ke jalan yang lurus. Riwayat Muslim nombor 270. Malaikat nama Malik nak. Malaikat Malik ditugaskan menjaga neraka. Firman Allah SWT, wa nadau ya malikul yaqdi alina rabbuk. Maksudnya mereka menyuruh malaikat penjaga neraka dan berkata, wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan saja kami kerana kami tidak tahan menanggung derita. Katakan Imam Malik, malaikat Malik, malaikat jaga neraka. Surah Zukhruf ayat 77. Yang keempatnya di Munkar Nakir. Malaikat ada nama Munkar Nakir. Nama kedua-dua malaikat ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah rujuk Sunan Tirmizi nombor 1071. Hadis tersebut diklasifikasikan sebagai Hasan Gharib oleh Tirmizi. Al-Bani pula mengklasifikasikannya sebagai Hasan dalam kitabnya Sahih Al-Jami' nombor 724. Yang kelima dah Harut dan Marut. Firman Allah SWT, wa ma unzila 'alal malakaini babila Harut wa Marut. Maksudnya apa yang turunkan pada dua malaikat di negeri Babylon, iaitu Harut dan Marut. Surah Al-Baqarah ayat 102. Kita lebih-lebih tu tak betul lah. Nah, ada khilaf. Tapi yang betulnya hak ni sekadar nama tak ada lah. Yang ke F. Dah. Ada malaikat tidak diketahui namanya sama sekali. Firman Allah Taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Maksudnya tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dia Allah saja. Neraka Saqar itu tidak lain hanyalah sebagai peringatan pada manusia. Surah Al-Mudaththir ayat 31. Cerita tentang kekuatan malaikat pula. Malaikat dianugerahkan kekuatan yang luar biasa oleh Allah. Antaranya mereka mampu menyerupai manusia dengan izin Allah. Allah mengutuskan Jibril kepada Maryam dalam rupa bentuk manusia. Firman Allah SWT, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Maksudnya kami hantar kepadanya, yakni Maryam, ruh. Ini Jibril. Dari kami, lalu dia menyamar dirinya sebagai seorang lelaki yang sempurna kejadiannya. Surah Maryam ayat 17. Nabi Lut AS pernah ditangi malaikat yang menyerupai pemuda yang kacak. Dan jumpa Nabi Lut tu pemuda kacak. Jibril juga pernah berjumpa Rasulullah SAW dalam pelbagai rupa. Ada kalinya dengan rupa Dihya Al-Kalbi yang menyerupakan seorang sahabat yang kacak. Ada juga nah. Jibril berupa dengan Dihya nah. Pernah juga malaikat berjumpa baginda dengan rupa seorang Arab Badui yang dan dapat dilihat oleh para sahabat. Ada juga malaikat jumpa Nabi dengan bentuk Arab Badui dah. Rujuk Sahih Muslim nombor 8. Selain itu banyak lagi hadis lain yang menceritakan tentang hal ini. Antaranya hadis yang menceritakan tentang seseorang yang membunuh 100 manusia dan hadis 3 lelaki yang berpenyakit sopak, botak dan butanya. Malaikat pergi jumpa. Okey, itulah uji 3 orang. Penyakit sopak, penyakit botak dan buta lah. Cerita yang panjang lah. Kat mana kita ni? Kita muka surat apa belah ni? Panjang lagi kau? Panjang lagi ni.
Kita berhenti sekat tu lah. Sampai muka surat 14 tentang malaikat lah. Sekat tu wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.